أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan juga ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa, pemimpin dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih ataupun saling berbantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, yakni kitab Al-Quran, dan Rasulullah, yakni As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah kesudahan yang terbaik. Suratul Nisa ayat 59. Sidang pendengar, penonton siaran diskusi buku Ayah Cik pada petang ini. Alhamdulillah, petang ini kita menyambung sesi diskusi kita berkenaan satu tajuk, iaitulah berkenaan negara Islam. Dan buku ataupun kitab yang menjadi rujukan kita ialah kitab Ad-Dawlatul Islamiyah fil Mujtama'it Ta'addudi. Satu kitab yang telah dijelaskan sebelum ini, telah dikarang pada tahun yang lalu dan merupakan satu kitab yang syarat dengan panduan dan juga garis panduan yang penting dalam memahami konsep negara Islam, lebih-lebih lagi dalam realiti masyarakat majmuk yang ada dalam negara kita. Jadi sebelum ni kita sudah melalui 2 sesi diskusi kitab ini, dan dalam sesi yang lepas, sesi yang lalu, dalam sesi yang kedua minggu lalu, saya telah kongsikan beberapa topik yang penting disebutkan oleh Tuan Guru penulis. Di antaranya lah berkenaan tentang Islam sebagai agama negara, dan juga tentang konsep kebangkitan Islam, dan juga yang juga melibatkan 2 masalah negatif ataupun zahiratani salbiyata, 2 fenomena negatif yang melanda kepada umat Islam, iaitulah fenomena golongan tasyaddud dan juga golongan tasahud. Dan dalam sambungan pada sesi yang ketiga pada hari ini, sebelum kita masuk dalam bab yang seterusnya, iaitulah bab tariqatul wasatiyah ataupun jalan pertengahan, ataupun jalan kesederhanaan, takrifan bagi maksud al-wasatiyah ini. Dan Tuan Guru sewaktu mana menulis bab ini, yang merupakan rentetan daripada isu berkenaan tentang fenomena golongan tasahul, golongan yang bermudah-mudah dalam pelaksanaan syariat, dan juga golongan tasyaddud, golongan yang ekstrim dalam melaksanakan syariat Islam. Maka Tuan Guru menyebutkan apakah solusi ataupun penyelesaian kepada masalah ini. Maka Tuan Guru menyebut dalam bab yang baru ini, iaitu berkenaan tentang at-tariqatul wasatiyah, jalan pertengahan ataupun jalan kesederhanaan. Dan Tuan Guru menyebutkan dalam bab ini, fahuna harakatul islahi wat tajdid la tazalu qa'imatun ala nahjil kitab was sunnah la yadurruha man khazalaha wa khalafaha. Dan Tuan Guru sebut berkenaan tentang terdapat gerakan islah dan tajdid, yang mana tujuan gerakan ini ialah sentiasa sifat gerakan ini ialah sentiasa berdiri teguh
perpandukan Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini tidak gerung kepada mereka yang menyerang, bahkan melawan mereka. Dan gerakan ini adalah gerakan yang dipimpin oleh para ulama yang disambung dari selepas yang tawasul al-amal al-islami alladhi la yantahi biwafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gerakan Islam ini tidak terhenti dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak terkesan dengan wala yata'attalu birriddati allati hadasat ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wal hurub as-salibiyah wat tatariyah wa suqutul khilaf. Tidak terkesan dengan fenomena murtad yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan tidak terkesan dengan siri-siri peperangan salib, bahkan serangan-serangan tentera Tatar, bahkan selepas kejatuhan khilafah. Semua masalah dan juga cabaran ini tidak memberikan kesan kepada gerakan islah dan tajdid. Bahkan kerap kali Tuan Guru menyebutkan berkenaan tentang gerakan islah dan tajdid ini. Kalau kita boleh semak sedikit apa gerakan islah dan tajdid yang dirintis oleh para ulama, para mufakir Islami, para tokoh-tokoh Islam. Di antaranya ialah Syekh Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh yang berasal daripada Afghanistan. Cerita yang panjang, sehinggalah beliau dibuang negeri, dicampak ke India, kemudian dicampak ke Makkah dan sebagainya, sehingga membentuk suatu kumpulan ataupun gerakan, sehingga melahirkan tokoh-tokoh ulama yang besar, bahkan tokoh-tokoh pemikir Islam yang hebat. Di antaranya ialah Syekh Muhammad Abduh yang berada di Mesir, yang menjadi sebagai anchor ataupun tonggak kepada Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian daripada mereka lahir tokoh-tokoh yang lain, termasuklah lahir Syekh Rashid Ridha. Apa yang menarik, selepas daripada kalangan mereka yang mengikuti durus ataupun pengajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh ini di Mesir, lahir kalangan-kalangan pemikir, tidak kira dari kalangan aliran kanannya, rightisnya maupun leftisnya, kalangan aliran kirinya, termasuk lahir kalangan yang kemudian menjadi tokoh sosialis Arab seperti Syekh Taha Husin, Syekh Qasim Amin dan sebagainya. Dan di bahagian aliran kanannya melahirkan Syekh Rashid Ridha. Maka daripada Syekh Rashid Ridha inilah akhirnya menatijahkan idea dan juga semangat kepada Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, lalu menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin. Sejarah ni sejarah yang panjang. Cuma apa yang kita boleh lihat daripada semangat Syekh Jamaluddin Al-Afghani diikuti oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha, sehingga mereka mengemukakan satu idea untuk menyatukan umat Islam yang bertelingkah, yang bergaduh sesama sendiri. Dan di akhir sebelum kejatuhan khilafah Uthmaniyah, hingga mengemukakan idea pan-Islamism ataupun konsep kesatuan Islam, al-wahdah al-islamiyah, untuk menyatukan umat Islam daripada bertelingkah sesama sendiri dan menghadapi musuh yang utama. Dan kisah semangat dan juga perjuangan ini berterusan sehinggalah berkembang dalam gerakan-gerakan yang selepas daripada itu, lahir gerakan-gerakan Islam seperti yang disebutkan tadi, iaitu Ikhwanul Muslimin. Bahkan sebelum itu lahir gerakan seperti Syarikat Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Samahudi pada dalam tahun 1908. Kemudian berkembang lahir gerakan-gerakan Islam yang lain, termasuklah lahir gerakan-gerakan Islam yang telah dijelaskan oleh Tuan Guru dalam mukaddimah kitab ini, termasuk lahirnya gerakan Islam di tanah Melayu, seperti wujudnya tokoh-tokoh seperti Tok Kenali yang mendapat pendidikan di Mekah, dan tokoh-tokoh yang lain yang memerlukan, sahabat-sahabat boleh rujuk dalam siri pertama diskusi kitab negara Islam ini. Kemudian Tuan Guru sebut dalam bab ini menjelaskan solusi untuk menyelesaikan masalah pertemuan golongan yang bermudah-mudah, golongan tasawul ini dengan golongan yang tasyaddud, golongan yang ekstrim ini, hanyalah
kedua-duanya kembali kepada jalan pertengahan ataupun jalan kesederhanaan. Cuma apa maksud pertengahan? Ini yang kita kena jelaskan. Kerana kadang-kadang ada kalangan asatizah bila sebut tentang konsep wasatiyah tidak memberikan definisi dan juga takrif yang tepat. Sebagaimana dikendaki oleh dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan diuraikan oleh para ulama. Cuma konsep ini kalau kita boleh lihat dalam tafsir-tafsir, termasuk tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, seorang ulama yang hebat. Imam Jarir At-Tabari ini bukan sekadar ulama tafsir, bahkan juga beliau mempunyai mazhabnya sendiri. Dan dalam masa yang sama, yang menariknya ialah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari juga seorang tokoh ulama dalam bidang sejarah Islam. Sehingga dia mengarangkan satu kitab yang hebat, Tarikh At-Tabari, di antara kitab yang terawal sejarah Islam yang mengukuhkan sejarah panjang perjalanan umat Islam. Bahkan suatu mana Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menghuraikan firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 134, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, dan kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan, lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang perkara yang benar dan perkara yang salah. Dan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Nabi mengiktiraf. Bahkan dalam Tuan Guru ketika mana mentafsirkan ayat ini, saya ingat dalam satu tafsir beliau memetik tafsiran-tafsiran antara tafsir Al-Imam Qurtubi, bahkan senada dengan tafsiran Al-Imam Qurtubi ialah tafsiran Al-Imam Ibn Kathir dan juga tafsiran Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, iaitu وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wasata ay adlan, ay udulan. Wasatan dengan maksud adil, ataupun disebutkan sebagian ulama lain dengan maksud khiyar, yang terbaik. Maka khitab ataupun maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT apabila menyebutkan ummatan wasata ialah terkandung dalam dua pengertian. Pertama ialah umat yang adlan, umat yang adil. Yang kedua, umat yang terbaik. Dan umat yang terbaik ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrij linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan sesungguhnya kamu sebaik-baik umat dikeluarkan daripada kalangan manusia yang menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mencegah perkara munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita fahami bahawa maksud wasatiyah ini ialah, pertama ialah umat yang melaksanakan keadilan, umat yang bersikap adil dengan semua pihak, baik bersikap adil sesama umat Islam, bahkan lebih lagi bersikap adil kepada musuh dalam soal yang sepatutnya, dan akan dijelaskan oleh Tuan Guru dalam bab-bab yang berikut. Dan kemudian kalau kita rujuk kepada tafsiran tentang konsep wasatiyah dalam Islam ini, bahkan Tuan Guru sebut dalam bab ini, Tuan Guru menjelaskan, fanzuru ila al-farq baina al-islam al-wasati alladhi sana al-futuhat wa intisarat wa intishar al-islam baina al-mujtama' at-ta'addudi fi dakhil ad-dawlah wa ta'assuriha fi al-'alaqah ad-dawliyyah al-islamiyah allati qamat 'ala as-silmi awwalan wal harbu mafrudatan bil akhlaq al-islamiyah fi al-umur al-qital wa adabuha wa baina al-istimar alladhi la akhlaq lahu wa la ada. Menarik, Tuan Guru menyebutkan, Tuan Guru menyeru untuk kita melihat perbezaan di antara konsep Islam, konsep wasatiyah Islam ini dengan konsep penjajahan, al-istimar, penjajahan. Karena konsep wasatiyah Islam ini yang mana Tuan Guru sebut allazi sana'al futuhat, yang membuat pembukaan kota-kota, beza dengan konsep istimar yang akan dijelaskan dalam bab yang berikutnya. Kemudian Tuan Guru menyebutkan konsep penjajahan ini
alladhi la akhlaq lah, tidak mempunyai akhlak, wala adab, dan tidak mempunyai nilai adab. Berbeza dengan Islam, walaupun kita membuka kawasan-kawasan ataupun negara-negara baru melalui futuhat sebagaimana disebut oleh para ulama-ulama sejarah Islam. Saya menarik satu tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Balathuri berkenaan tentang Futuhul Buldan yang membahaskan dan menggunakan istilah futuh, al-futuhat, bagi menggantikan istilah penjajahan ataupun membetulkan pemahaman tentang konsep penaklukan. Islam tidak pernah menakluk. Apa yang berlaku, Islam membuka kota-kota ataupun negara-negara yang baru. Ini istilah yang kita kena faham dengan cermat dan teliti, supaya kita tidak terperangkap dalam istilah yang dimainkan oleh kalangan orientalis. Kerana kalau kita lihat tulisan para orientalis, sebagai contoh tulisan oleh seorang tokoh orientalis yang besar, Goldziher. Saya ingat waktu saya belajar dulu, kami belajar ada satu mata pelajaran, iaitu tajuk dia mata pelajaran Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Satu sem kami belajar menggunakan beberapa rujukan, dan di antara perkara yang panjang dihuraikan oleh guru-guru kami ialah tentang kumpulan ataupun aliran orientalis ataupun disebut sebagai al-mustasyrikun. Saya ingat menarik kalau kita boleh bedah perkara ini dalam juga ada dijelaskan oleh tuan guru dalam satu karya beliau, iaitu Fahaman dan Ideologi Moden tentang kumpulan-kumpulan dan firqah-firqah ini. Bahkan hari ini pun tuan guru sedang dalam kuliah duha hari Jumaat, setiap hari Jumaat, menggunakan kitab mazhab, dan juga akan dihuraikan akan datang beberapa kumpulan-kumpulan seperti kumpulan-kumpulan sekular, kumpulan-kumpulan liberal dan sebagainya. Maka apa yang kita boleh lihat ialah di antara serangan pemikiran yang cuba ditunjukkan oleh musuh Islam ini ialah dengan mengungkakan ataupun mempertembungkan di antara dua golongan, di antara golongan bermudah-mudah dan golongan yang ekstrim. Dan konsep Islam ini berbeza dengan konsep futuhat. Poin yang kedua yang disebutkan Tuan Guru dalam bab ini, konsep Islam berbeza, konsep futuhat dalam Islam berbeza dengan konsep penjajahan dalam perspektif barat. Dan ini perkara yang membezakan yang menjadi jalan tengah, yang menjadi jalan wasatiyah Islam dalam membezakan keadaan-keadaan dan masalah-masalah ini. Kemudian Tuan Guru menyebutkan wa kadzalika al-fashal adh-dhari' lit-tasahul wa at-tashaddud fi muwajahati al-a'da' al-mutarabbisin bil ummah wa ta'attala taqaddam intishar al-islam bi'adami taqdimihi ala siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tuan Guru menyebutkan demikian juga kerosakan. Al-fashal ini adalah kegagalan ataupun boleh disebut sebagai kerosakan yang berlaku akibat daripada sikap bermudah-mudah dan sikap ekstrim ataupun sikap keras ketika menghadapi musuh-musuh dan sentiasa memerhatikan perkembangan dakwah Islam. Kerana kerana dakwah ini tidak berada di atas jalan yang benar, sebagaimana yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga kalangan para salihin. Dan perkara ini Tuan Guru menyebutkan dijelaskan di dalam Al-Quran fi suwaril makkiyah wal madaniyah, dijelaskan dalam surah-surah Al-Quran, baik surah-surah yang sifatnya makkiyah yang diturunkan sebelum berlakunya hijrah, bahkan fi surat as-suwaril madaniyah, surah-surah yang diturunkan selepas fasa berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat dalam surah-surah Al-Quran ini, kerana surah-surah yang sifatnya makkiyah ini menjelaskan tentang konsep-konsep prinsip ataupun akidah Islam. Adapun surah-surah madaniyah menjelaskan konsep-konsep secara terperinci berkenaan hukum hakam, berkenaan pemerintahan, berkenaan tentang muamalat dan sebagainya. Dan perkara ini membezakan bagaimana nas-nas ini berinteraksi dengan kondisi dan juga situasi yang berbeza, termasuk dalam menyelesaikan masalah golongan yang bermudah dan golongan yang ekstrim ini. Maka kita masih melihat kepelbagaian dan juga
konteks ayat-ayat Al-Quran yang pelbagai bagi memahami kaedah dan juga solusi dalam menyelesaikan masalah dua golongan yang bertembung ini. Kemudian Tuan Guru menyebutkan fattariqatul wasatiyah hiya allati anjazatil futuhat wa ansha'atil hadaratil islamiyah bil hidayatir rabbaniyah. Dan jalan kesederhanaan ini yang jalan yang berjaya melakukan pembukaan kota-kota Islam dan membentuk tamadun Islam dengan hidayah Rabbani, hidayah ilahi, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuan Guru menyebutkan wa dakhalat as-sahat al-alamiyah syarqan wa gharba. Kemudian dakwah Islam ini tersebar ke seluruh alam, timur dan barat. Ini kehebatan konsep wasatiyah Islam. Di antara ni kalau kita boleh baca dalam tulisan-tulisan Tuan Guru yang lain, saya rujuk tulisan Tuan Guru dalam satu buku beliau, Hadarah Islamiyah Bukan Islam Hadari. Ini buku yang Tuan Guru tulis dalam tahun 2005. Ini saya dapat daripada seorang sahabat saya. Dan buku ini adalah buku yang Tuan Guru menjelaskan bagaimana konsep tamadun Islam yang tersebar akibat daripada sifat wasatiyah umat Islam. Ada dijelaskan dalam buku ini. Dan kemudian Tuan Guru menyebutkan kerana kesan wasatiyah ini yang membetulkan masalah golongan yang terlalu bermudah-mudah dengan golongan ekstrim, akhirnya menyebabkan banyak berlakunya pembukaan kota-kota Islam dan ketamadunan Islam berkembang pesat sehinggalah berjaya memerintah dan mentadbir 2/3 dunia. Dan kita boleh lihat dalam tulisan para ulama sejarah Islam yang kita boleh lihat, dan di antara tulisan yang menjadi kegemaran saya sewaktu saya belajar dulu ialah tulisan Al-Kamil fi Tarikh oleh Al-Imam Ibn Al-Athir. Satu tulisan yang di antara tulisan yang dianggap yang lengkap dan dijelaskan secara terperinci berkenaan tentang episod-episod sejarah umat Islam. Di antaranya menyebutkan tentang bagaimana tamadun Islam ini berkembang sehingga meninggalkan kesan yang positif kepada tamadun-tamadun barat. Dan kesan-kesan ini dimanfaatkan oleh tamadun barat untuk membangunkan tamadun mereka sendiri. Sehingga lahirlah zaman yang kita boleh lihat sebagai zaman Renaissance, kononnya zaman kebangkitan barat yang keluar daripada zaman kegelapan mereka, the dark ages, zaman kegelapan mereka. Dan ini memberikan pengaruh yang besar sebagaimana yang kita boleh lihat dalam dijelaskan oleh Tuan Guru dalam buku Hadarah Islamiyah ini. Kesan Hadarah Islam ini ialah yang antaranya membentuk konsep-konsep ketamadunannya dari sudut pemerintahan sebagai contoh. Bagaimana konsep pemerintahan dari sudut mengurus masyarakat madani muncul, kerana Islam tidak pernah mengenepikan konsep sains dan teknologi. Dan Islam pengaruh ini kita boleh lihat secara jelas apa yang berlaku di kerajaan Andalus, di wilayah Islam di Spanyol, di Eropah, mempercayai barat yang belajar ilmu-ilmu duniawi juga mempelajari ilmu-ilmu Islam, termasuk mereka mempelajari ilmu-ilmu perbandingan agama, mereka mempelajari ilmu-ilmu pemikiran Islam, ilmu-ilmu yang berkembang dalam masyarakat Islam. Bahkan mereka mengkaji satu persatu sehingga mereka mengambil kelebihan dari sudut manfaat ilmu sains ataupun ilmu at-tabi'iyah ini jadi dimiliki oleh dunia Islam untuk memajukan tamadun mereka sehingga akhirnya Islam ketinggalan daripada tamadun barat. Ini apa yang kita boleh ambil, dan salah satu yang jelas, ingat satu buku, satu catatan sejarah berlaku di zaman penaklukan Perancis dalam sekitar abad ke-19 oleh seorang tokoh nama dia Napoleon Bonaparte. Napoleon ni tokoh yang saya rasa tokoh yang masyhur, ramai orang kenal dia. Di antara tokoh penakluk Perancis dalam sekitar abad ke-19. Dia antara yang dilakukan oleh Napoleon ialah meminda beberapa
peruntukan undang-undang Perancis setelah beliau mengkaji fiqh Islam. Dan di antara yang disebutkan ialah dia mengambil beberapa panduan dari fiqh Islam, khususnya dalam beberapa mazhab, daripada mazhab Hanafi dan beberapa mazhab yang lain, untuk diimplementasikan dalam konsep perundangan di Perancis. Ini yang menarik. Dan perkara ini dijelaskan oleh para ulama-ulama sejarah kita tentang bagaimana akhirnya masyarakat barat mengambil apa yang baik daripada tamadun Islam dan mereka membuang ataupun mengasingkan konsep ruh dan konsep ketuhanan yang ada dalam tamadun Islam, konsep Rabbani yang ada dalam tamadun Islam, sehingga umat Islam terpaksa mengikut tamadun barat dan meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Ini kesan yang berlaku kepada dunia Islam akibat daripada kita meninggalkan ajaran Islam. Bahkan masalah ini, Tuan Guru menyebutkan penyelesaiannya adalah kita kembali kepada jalan at-tariqah al-wasatiyah. Ini yang cuba disebutkan oleh Tuan Guru dalam bab yang kita bacakan sekarang. Kemudian dalam bab seterusnya, Tuan Guru menjelaskan berkenaan perbezaan konsep al-futuhat dan juga konsep al-istimar, bain al-futuhati wal istimar, di antara konsep pembukaan Islam dan konsep penjajahan barat. Tuan Guru menyebutkan hunalika farqun syasi' bain al-istimar al-mutasallit 'ala al-bilad wal 'ibad bil quwwah fi anha'i al-'alam lis-saytarati 'ala al-masadir wal mawaqi'. Penjajahan yang menguasai negara dan masyarakat dengan kekuatan, dengan kekerasan di segenap penjuru alam, dengan tujuan untuk menguasai sumber hasil mahsul di kawasan tersebut dan menguasai wilayah-wilayah baru. Ini yang tujuan daripada penjajahan. Dan ini berbeza sehingga mereka ini, Tuan Guru menyebutkan summa sutuwat wal istibdad wal isti'bad ala ahli al-ardi min asy-syu'ub al-mustad'afah 'abra al-qarat. Kemudian mereka menyebarkan pengaruh dan bersikap, pemerintahan mereka bersikap kuku besi, bersikap zalim ke atas penduduk setempat. Tempat yang mereka jajah, mereka bersikap zalim. Yang terdiri daripada kalangan golongan yang lemah, al-mustad'afah, golongan yang lemah. Dan penjajahan ini amat berbeza dengan kedatangan Islam, dengan membawa agama mereka. Dan Islam ini konsep dia adalah aslim taslam. Kalau kamu terima Islam, kamu selamat. Bahkan dalam konsep ini, kita kena faham satu bab yang penting dalam ilmu, dalam fiqh, dalam Islam ini, iaitulah fiqhul jihad. Fiqhul jihad ini, Islam mengutamakan pendamaian. Sebagaimana Tuan Guru sebut dalam bab sebelum ini, Islam mengutamakan kedamaian. Konsep negara Islam dalam soal hubungan antarabangsanya dibina di atas konsep al-silmi awalan wal harbu mafrudatan bil akhlaqil islamiyah. Kita mengutamakan konsep perdamaian terlebih dahulu, adapun konsep peperangan itu hanya diwajibkan apabila kita melaksanakan dengan penuh tata cara akhlak dan juga adab Islam. Bahkan konsep peperangan hanya dibenarkan apabila kita diserang. Dalam konteks apabila sebelum melakukan peperangan, kita dituntut untuk berdakwah, untuk berunding, untuk melakukan secara damai. Kerana kita memelihara darah-darah yang akan ditumpahkan. Kerana dalam konsep fiqhul jihad, kita terlebih dahulu mengutamakan konsep perdamaian. As-silmul awalan wal harbu mafrudatan bil akhlaqil islamiyah. Ini poin yang ditegaskan oleh Tuan Guru. Dan dalam bab ini, Tuan Guru menjelaskan dalam masyarakat barat ini, saya teringat satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Abdullah, seorang tokoh akademik, saya rasa masih lagi menulis, bahkan beliau masih ada lagi, tapi dia sudah uzur sedikit kabarnya. Beliau menulis satu buku berkenaan tentang konsep penjajahan dan maksud penjajahan dan defisit penjajahan yang wujud dalam kamus sejarah Melayu
Dan beliau menjelaskan, di antaranya saya ingat ialah bagaimana konsep penjajahan barat ini yang didasari kepada beberapa prinsip. Di antaranya prinsip pemaksaan ataupun prinsip kekerasan. Yang kedua ialah konsep penjajahan barat ialah bersifat mengambil kepentingan negara jajahan tanpa membangunkan negara jajahan. Ini yang dicuba di konsep penjajahan yang atau kolonialisme yang ada dalam pemikiran barat. Berbeza dengan konsep futuhat, konsep pembukaan Islam ini yang Tuan Guru sebut wala yastawi bainal futuhatil islamiyah. Sebelum itu Tuan Guru menyebutkan wa baina dukhulil muslimin bidinihim risalatid da'wah fil buldan ila hurriyah min ibadatil ibad la ibadatillah wahdah wa min az-zulmi ila al-adl wa min al-fasad ila as-salah syarqan wa gharba. Tuan Guru menyebutkan konsep pembukaan Islam ini pula bersifat yang masuk ke dalam negara-negara ataupun kawasan-kawasan yang baru ini bersifat menyebarkan seruan pembebasan, al-hurriyah, kemerdekaan ataupun pembebasan kepada rakyat di kawasan yang telah dibuka itu. Daripada perhambaan sesama hamba kepada konsep penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Daripada konsep kezaliman kepada konsep keadilan. Daripada kerosakan kepada konsep kebaikan. Di timur dan juga di barat. Ini yang menyebabkan bagaimana Islam mampu berkembang. Dan salah satu solusi ataupun kaedah yang boleh mengembalikan kekuatan umat Islam pada hari ini ialah kita kembali bertindak dan juga mengamalkan konsep wasatiyah supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah, di antaranya masalah golongan yang terlalu ekstrim dengan golongan yang terlalu bermudah-mudah ini. Bahkan masalah golongan ini yang menjadi masalah yang agak besar dalam jasad dan juga tubuh umat Islam pada hari ini, sebagaimana kalau kita boleh lihat, kita rujuk satu tulisan yang ditulis oleh seorang tokoh Amerika. Saya ingat satu tulisan yang sudah lama yang dikarang oleh seorang tokoh besar namanya Thierry Bernard. Kalau sahabat pernah baca tulisan beliau yang bertajuk Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies, yang mana beliau menjelaskan bagaimana strategi Amerika ataupun strategi Barat untuk memporak-perandakan ataupun memecah belahkan Islam. Bahkan ada soalan yang tertangguh daripada sesi yang lalu. Seorang sahabat kita bertanya, adakah konsep pecah dan perintah, divide and rule, masih berlaku? Dan jawapannya adalah masih berlaku. Dan cuma konsep divide and rule ini berlaku dalam konsep yang berbeza. Dan di antara buktinya ialah tulisan yang ditulis oleh Thierry Bernard ini. Dan sahabat boleh dapatkan di atas talian. Ada di atas talian. Dan Thierry Bernard menjelaskan bagaimana mereka memanfaatkan golongan yang dikatakan, yang disebut oleh Tuan Guru tadi, at-tasahul, golongan yang bermudah-mudah. Di antara golongan bermudah-mudah dan golongan yang ekstrim ini, sehingga Thierry Bernard mengemukakan satu analisis. Dalam kalangan umat Islam ini, beliau membahagikan umat Islam ini kepada 4 kumpulan ataupun 4 aliran yang perlu dipahami dan juga dimanfaatkan oleh Barat, dengan tujuan untuk menggunakan antara satu sama lain untuk berdepan dengan sama umat Islam dan dapat memperandakan kesatuan umat Islam. Golongan yang pertama yang disebutkan oleh Thierry Bernard ialah kelompok sekularis. Dan beliau memberikan contoh bagaimana kejayaan Barat mewujudkan kelompok sekularis yang tegar ini, sebagaimana kejayaan Barat mereka membentuk kelompok ini di negara Turki. Bahkan kita lihat, sebab itu kita lihat hari ini Turki mengalami kesan yang besar, kesan daripada pengaruh berkembangnya fahaman sekularisme dan tebalnya kelompok sekularis yang ada di negara Turki. Sebab itu perkara yang sama yang berlaku di Tunisia selepas Harakatun Nahdah, gerakan Nahdah yang dipimpin oleh Syekh Rashid Al-Ghanouchi,
berjaya memimpin kerajaan baru selepas tumbangnya kerajaan Zainal Abidin, selepas berlaku dalam tempoh Arab Spring yang lalu. Dan kan kita lihat bagaimana keadaan di Tunisia hampir sama keadaan di Turki. Kuatnya golongan sekularis yang tebal di sana sehingga menyukarkan Islam untuk berkembang. Pelaksanaan Islam itu sukar, kecuali dalam perkara-perkara yang boleh dilakukan secara berperingkat, secara tadarus. Dan kemudian Cherry Bernard menyebutkan kelompok sekularis ini adalah kelompok yang menjadi alat mereka, golongan yang paling dekat, golongan yang menjadi ejen utama mereka. Tetapi dalam konteks semasa hari ini, Cherry Bernard menyebutkan kelompok ini sudah mula hilang pengaruh kerana terlalu banyak kelompok-kelompok ini yang mula menentang, bahkan tidak memberikan manfaat kepada Barat. Kerana ada mereka yang sudah menjadi kerajaan yang kuku besi, kerajaan yang salib. Sehingga apabila berlaku Arab Spring, yang mana tujuannya adalah untuk menggantikan kerajaan zalim dengan kerajaan zalim yang baru. Ini yang berlaku dalam fenomena Arab Spring yang berlaku dalam 10 tahun yang kebelakangan ini. Bahkan kesannya masih lagi berlaku sehingga sekarang. Bagaimana kita boleh lihat di beberapa negara-negara Islam, negara umat Islam yang mengalami fenomena Arab Spring ini. Bahkan ini benda yang sangat penting untuk kita faham. Bahkan sahabat-sahabat pendengar boleh rujuk tulisan-tulisan yang lalu yang pernah ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkenaan tentang kesan daripada berlakunya Arab Spring yang menimbulkan dan Barat mengambil manfaat daripada kelompok-kelompok yang bermudah-mudah dan kelompok-kelompok yang ekstrim ini. Kemudian Cherry Bernard menyebutkan golongan kedua yang Barat mesti ambil peluang. Itu adalah kelompok fundamentalis ataupun disebut oleh almarhum Dr. Muhammad Imarah sebagai kelompok al-usuliyun. Walaupun mungkin takrifan ini takrifan yang menjadi perdebatan kalangan ulama-ulama dan perdebatan kalangan pemikir-pemikir Islam, tetapi fundamentalis yang dimaksudkan oleh Cherry Bernard ini mengikut perspektif Baratnya ialah kelompok yang menolak demokrasi. Dan Cherry Bernard menunjukkan kejayaan Barat mewujudkan kelompok fundamentalis dalam kerangka mereka ini, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan takrifan tokoh Barat ini, ialah kejayaan mereka mewujudkan kelompok fundamentalis di Saudi Arabia. Mereka ini menolak demokrasi dan mereka mengamalkan konsep pemerintahan beraja, monarki di sana. Bahkan di beberapa negara Arab masih ada lagi kerajaan monarki. Dan mereka ini menolak sistem demokrasi. Dan manfaat golongan fundamentalis ini adalah kerana mereka ada kekuasaan. Dan mereka mudah dipengaruhi. Sebagaimana yang kita boleh lihatlah bidak-bidak catur yang diaturkan oleh Amerika memanfaatkan negara-negara umat Islam yang so-called negara ataupun golongan fundamentalis ini, antaranya seperti negara Saudi, untuk mengembangkan pengaruh dan juga agenda mereka. Ini perkara yang kita kena sedar yang berlaku kepada umat Islam. Kesannya sangat besar. Sebab itu Tuan Guru menyebutkan isu dan masalah ini dalam beberapa bab, menunjukkan perkara yang sangat penting dan masalah yang serius yang berlaku kepada umat Islam. Seterusnya golongan ketiga yang disebutkan oleh Cherry Bernard ialah kelompok tradisionalis. Kelompok yang diistilahkan sebagai kelompok ortodoks dalam Islam. Mungkin kita tak setujulah istilah ini. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang cuba dimanfaatkan oleh Barat. Dan kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Cherry Bernard ialah kelompok modernis. Kelompok modernis adalah kelompok yang menjadi kelompok yang paling lembut ataupun paling lunak dengan Barat. Dan di antara tokoh yang kita boleh sebut seperti tokoh Bassam Tibi, seorang tokoh modernis di Eropah. Di antaranya adalah tokoh seperti Muhammad Syahrur, seorang tokoh modernis di Mesir. Bahkan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain, Hasan Hanafi dan sebagainya. Ini adalah antara tokoh-tokoh modernis yang direka bahkan dilahirkan oleh Barat dengan tujuan untuk melahirkan aliran modernis dalam kalangan umat Islam. Bahkan Cherry Bernard menyebutkan walaupun golongan modernis ini adalah golongan yang paling lunak dan paling mudah dipengaruhi untuk menjalankan agenda Barat, tetapi golongan modernis ini tidak mendapat pengaruh yang kuat dalam dunia Islam buat masa sekarang.
Jadi kita kena sedar cabaran-cabaran ini. Bahkan perkara ini juga pernah disentuh oleh Maryam Jamilah dan juga Muhammad Asad, seorang tokoh Muhammad Asad yang seorang tokoh Yahudi, ya, dan juga Maryam Jamilah seorang tokoh orientalis yang kedua-duanya kemudian memeluk Islam dan juga menjelaskan bagaimana cabaran dunia Islam terhadap kelompok modernis ini. Dan kelompok modernis inilah akhirnya berkembang sehinggalah melahirkan aliran-aliran yang baru, sehinggalah lahirnya kumpulan-kumpulan yang lebih apologetik, lebih terlalu bersikap malu Allah kepada Barat, sehinggalah lahir kumpulan Islam liberal ataupun Islam progresif dan sebagainya. Dan perkara ini saya sarankan sesiapa pendengar boleh baca dalam tulisan Cari Benar ini. Bahkan satu lagi tulisan yang menjelaskan tentang sejarah ini dari seorang tokoh Islam progresif sendiri, iaitulah tokoh iaitu Farish Nur, yang juga pernah menulis satu kajian beliau tentang PAS, tentang Parti Islam Malaysia PAS. Dan saya kira menarik untuk kita faham bagaimana musuh berfikir dan musuh mengkaji gerakan-gerakan Islam yang dibina di atas islah dan tajdid ini, kerana mereka tahu gerakan Islam ini memberikan cabaran, dan gerakan Islam ini tujuannya adalah untuk membetulkan kesilapan dan masalah yang berlaku dalam umat Islam, dan mereka tidak akan membenarkan sama sekali. Dan ini yang dijelaskan oleh Tuan Guru, masalah-masalah ini yang memerlukan kepada pendekatan wasatiyah dan juga pendekatan yang diambil daripada semangat al-futuhat al-islamiyah, semangat pembukaan kota-kota Islam, yang mana kita menyebarkan mesej-mesej keamanan, kita menyebarkan mesej-mesej keadilan sebagaimana kendaki oleh syariat Islam. Kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab yang seterusnya ialah berkenaan tentang konsep fannasu usratun wahidah, dan manusia ini adalah ibarat satu keluarga, satu keluarga yang kalau boleh kita sebut konsep kekeluargaan ini ialah konsep yang universal, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam ketika menghuraikan maksud dan juga mafhum daripada perkataan al-wasatiyah ini. Kerana Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan al-wasatiyah ini adalah salah satu daripada ciri-ciri istimewa, keistimewaan Islam, al-qasais al-ammah lil Islam, yang mengandungi maksud at-tawazun wal i'tidal, konsep at-tawazun, keseimbangan, wal i'tidal, i'tidal pun maksud keseimbangan, ataupun at-tawassut wat ta'adul, konsep yang seimbang di antara dua keadaan, bainat tarfain wa al-halain, di antara dua keadaan yang berbeza. Jadi ini konsep yang dijelaskan oleh para ulama, dan Syekh Yusuf Qaradawi menghuraikan konsep al-wasatiyah ini adalah konsep yang universal, yang menggambarkan bagaimana Islam ini satu agama yang sesuai dengan semua lapisan masyarakat, dengan semua agama, dengan semua bangsa. Ini yang menjadi keunikan yang ada pada Islam. Bahkan Tuan Guru menjelaskan dengan satu tajuk yang menarik, fannasu usratun wahidah, dan seluruh manusia tanpa mengira bangsa, fahaman politik, agama dan sebagainya, ialah ibarat satu keluarga yang besar. Dan Tuan Guru menyebutkan fad-da'watul islamiyah fi hadzal 'asr 'ammatan lin-nas wa laysat kamithli ad-da'wati war-risalah fil umam as-sabiqah mahdudatin fi ummatiha wa zamaniha wa makaniha wa wataniha. Fad-da'watul khatimatu bain al-mujtama' at-ta'addudi bila hudud qawmiyah wa zamaniyah wa iklimiyah liqawli ta'ala لقوله الخاتم صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Surah Al-A'raf ayat 158. Yang mana firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada kamu semua, yang menguasai langit, yang mana Allah ini menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang menghidupkan dan juga mematikan.
Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Dan penting di sini adalah Tuan Guru menjelaskan tentang konsep dakwah Islam. Dakwah Islam pada hari ini adalah untuk seluruh manusia. Berbeza dengan konsep dakwah yang dahulu, yang hanya dan risalah umat yang terdahulu, yang hanya tertentu kepada satu umat, kepada satu zaman, satu tempat ataupun satu negeri sahaja. Berbeza dengan konsep dakwah kita hari ini. Dan dalam bab ini Tuan Guru menyebutkan satu lagi kefahaman yang penting. Satu konsep fiqh yang nazariyat fiqhiyah al-jadidah yang penting, iaitu fiqh dakwah al-mu'asirah. Fiqh dakwah semasa yang mesti kita faham untuk membentuk dan juga berinteraksi dengan realiti umat pada hari ini. Bahkan Tuan Guru sewaktu menjelaskan tentang maksud ataupun konsep al-ummah ini, menjelaskan di sana ada umat ini terbahagi kepada 3 jenis umat. Yang pertama ialah ummatud dakwah, ummatud dakwah, umat yang perlu disampaikan seruan dakwah Islam kepada mereka, termasuk kalangan yang bukan Islam dan juga kalangan Islam, kalangan Islam yang ma'asi, yang melakukan maksiat, dan juga kalangan bukan Islam. Ini ditandai dalam maksud ummatud dakwah. Yang kedua ialah ummatul ijabah, umat yang sudah menerima seruan Islam, tapi mereka perlu diberikan panduan ataupun nasihat untuk dibetulkan supaya mereka mengikuti jalan ataupun landasan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Dan yang ketiga ialah ummatul ittiba', umat yang mengikut jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsep yang kita kena faham. Dan konsep yang ummatul dakwah ini konsep yang besar, merangkumi semua pihak, semua agama, semua bangsa, baik Islam maupun bukan Islam. Ini konsep dakwah yang mesti kita faham supaya masyarakat bukan Islam khususnya tidak merasa gentar, bahkan merasa negatif, bersikap dingin dengan umat Islam. Dan ini yang cuba dijelaskan oleh Tuan Guru sebelum masuk dalam bab yang akan datang yang lebih penting tentang konsep bagaimana konsep masyarakat majmuk ini yang di-apply ataupun dilaksanakan dalam sebuah konsep kenegaraan Islam. Kemudian Tuan Guru menyebutkan istilah yang disebut oleh seorang tokoh besar Abdul Rahman Ibn Khaldun, iaitu al-insanu madaniyyun bit-tab'i. Manusia itu bersifat madani dengan tabiatnya. Manusia ni mesti hidup bermasyarakat, tak boleh hidup seorang-seorang. Mesti ada orang yang membuat baju. Bila nak buat baju mesti ada orang yang menghasilkan benang ataupun menghasilkan kapas. Begitulah apabila kita nak makan, mesti ada orang yang menghasilkan sumber-sumber makanan, menanam pokok-pokok, menanam sayur-sayur, buah-buahan. Mesti ada orang yang menanam, mesti ada orang yang menternak haiwan-haiwan untuk dijadikan lauk pauk dan sebagainya. Dan semua ini akhirnya membentuk, digabungkan dan akhirnya kita mendapat sumber makanan yang baik. Dan ini konsep yang ditunjukkan oleh Islam, pentingnya dan perlunya kita hidup dalam bermasyarakat, dan masyarakat yang dimaksudkan oleh Tuan Guru ialah masyarakat taba'ah, masyarakat madani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Dan kemudian yang Tuan Guru menyebutkan konsep usratun wahidah atau keluarga yang satu ini, fannasu usratun wahidatun min abin wahid wa ummin wahidah fayajib at-tarabutul ijtima'i wal hayatul madaniyah بين الشعوب حول العالم على حسب اختلاف المناطق والمناخ والتنوع مصادر الأرض ومعادنها وتكسر المعارف والعلوم بين الناس. Tuan Guru menyebutkan kepadanya pentingnya manusia ini adalah satu keluarga yang besar, keluarga daripada ayah yang sama dan ibu yang sama, yakni daripada Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan wajib menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikat masyarakat ini, mengikat dan menghubungkan
ikatan sosial di antara sesama masyarakat. Wal hayatul madaniyah, dan juga kehidupan bermasyarakat madani di antara baina syu'um, di antara kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang berbeza di antara tempat, iklim, sumber ekonomi dan kepelbagaian pengetahuan dan juga sumber ilmu di antara manusia tersebut. Maka Tuan Guru menyebutkan konsep satu keluarga yang cuba dijelaskan ini ialah yang mengagumi semua lapisan. Baik kita bangsa apa sekalipun, baik kita daripada negara apa sekalipun, daripada iklim mana sekalipun, sumber ekonomi yang berbeza sekalipun, bahkan perbezaan pengetahuan sekalipun tidak menghalang untuk kita mewujudkan satu konsep keluarga yang besar. Ini yang dicuba dijelaskan oleh Tuan Guru dalam bab ini. Dan kemudian poin yang ketiga dalam bab ini ialah Tuan Guru menjelaskan fafatahal Islam fi risalatil khatimah abwabuhu linnas jami'an haythu a'lana anna as-salam huwa al-awwal fi al-'alaqat ad-dawliyyah fi al-Islam bi amri al-Qur'an wa tatbiq as-sirah an-nabawiyyah wa nahj al-khulafa min ba'daha fi 'asrihim az-zahabi hatta fi fatrat al-harb التي أجبرتها فترة التدافع بين بني آدم. Tuan Guru menyebutkan Islam membuka pintunya seluas-luasnya melalui risalah yang telah disampaikan kepada seluruh manusia. Islam membentuk hubungan antara bangsa, alaqat dualiyah adalah hubungan antara bangsa ataupun international relation berdasarkan kepada perintah Al-Quran dan juga pelaksanaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petunjuk daripada para khalifah Islam yang terdahulu. Daripada sejak zaman keemasan Islam sehingga zaman pertembungan di antara kalangan-kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Andai kalaulah Allah tidak menolak ataupun mempertembungkan setengah manusia dengan manusia yang lain, di antara manusia yang ingkar dahaka dengan manusia yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini, akan tetapi Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam. Surah Al-Baqarah ayat 251. Dan konsep yang ketiga yang dijelaskan oleh Tuan Guru ialah Islam mengemukakan ataupun menyebarkan konsep as-salam. Konsep Islam, konsep hubungan antara bangsa Islam ialah konsep perdamaian. Dan konsep perdamaian ini diterjemahkan oleh Parti Islam Malaysia PAS, bahkan di bawah kepimpinan Tuan Guru, dengan nama yang lebih mudah kita faham, iaitulah konsep politik matang dan juga sejahtera. Apa maksud politik as-salam, politik damai? Politik damai itu ialah konsep politik matang dan sejahtera. Ini yang cuba dijelaskan oleh Tuan Guru, bahkan cuba ditunjukkan oleh Parti Islam Malaysia PAS di bawah kepimpinan Tuan Guru itu sendiri, bagi mendekatkan kalangan bukan Islam kepada Islam. Kerana Islam ini bukan agama yang ganas, dan kita tidak memaksa kalangan bukan Islam untuk memeluk Islam. Yang penting ialah kita boleh hidup dalam kedamaian dan menghormati prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam. Dan kemudiannya Tuan Guru menyebutkan dalam bab ini, poin yang keempat, poin penting dalam bab ini ialah sebelum tu Tuan Guru menyambung lagi konsep as-salam ini, konsep kedamaian dalam Islam ini ialah Tuan Guru sebut fasilmu huwa al-awwal fil alaqat al-'ammah fadhaba ilayhi al-islam fatatul harb bi uslubin silmi fil alaqat bain al-umam. Faqala Allah Ta'ala wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Dan konsep kedamaian ini adalah konsep yang universal sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Islam. Di antaranya ialah seperti dijelaskan oleh dalam satu ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika mereka yang pihak musuh wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau wahai Muhammad juga hendaklah cenderung kepada mereka, yakni kepada perdamaian kepadanya, yakni kepada perdamaian,
serta bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Suratul Anfal ayat 61. Dan konsep ini konsep yang diguna dan kita patut ini adalah prinsip dalam politik Islam. Bahkan dalam konsep kenegaraan Islam. Apabila kita berhadapan dengan musuh, musuh ingin berdamai, kita wajib berdamai. Dan walaupun kita kadang-kadang dulu timbul isu, kononnya apabila contohlah, kita ambil contoh bagaimana apabila PAS menghulurkan hubungan ta'awun siasi dengan UMNO. Walaupun PAS dengan UMNO ni bertemu sudah puluhan tahun, sudah lebih daripada hampir separuh abad, separuh abad, 20 tahun lebih. Walaupun dalam sekitar 70-an kita pernah bekerjasama dengan UMNO membentuk kerajaan percampuran dalam tahun 1973. Kemudian kita bertemu lagi sehinggalah setahun dua kebelakangan ini, alhamdulillah kita membentuk ta'awun siasi, kerjasama politik yang berbeza dengan konsep tahaduf siasi. Sehingga dulu kita bergaduh macam-macam, kita kata macam-macam masing-masing bertembung. Akhirnya kita boleh berkawan di atas maslahah untuk menjaga masalah umat Islam. Bahkan di atas konsep Islam memimpin. Islam yang diletakkan sebagai asas yang memimpin penyatuan umat ini, dan juga konsep kerjasama politik yang diadakan di antara PAS dengan UMNO. Jadi konsep ini dulu orang kata apabila PAS dengan UMNO ni takut PAS kena kencing. Istilah yang tak enak lah kita nak sebut. PAS kena tipu lagi dengan UMNO dan sebagainya. Apabila dulu isu PAS nak bawa RUU 355, pindaan Rancangan Undang 355 di Parlimen. Apabila Datuk Seri Najib ketika itu membuka tangan untuk orang kata menerima usaha yang dilakukan oleh PAS ini. Orang ramai yang kata PAS kena tipu dengan UMNO lagi. Macam-macam lah orang kata. Dan salah satu prinsip yang kita kena ingat apabila berlaku keadaan-keadaan begini ialah ayat yang disebutkan oleh Allah SWT tadi. Apabila musuh ingin berdamai, kita wajib berdamai. Soal mungkin mereka nak tipu kita dan sebagainya, kita yakin selepas kita bertawakal kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang selepas itu, wa in yuridu an yakhda'unka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ini keyakinan dan keimanan kita. Ini prinsip yang politik yang kita mesti jaga dalam soal politik, baik dalam soal urus niaga dan sebagainya. Dan apa yang kita kena faham ialah Islam mengutamakan kedamaian. Dan jika mereka musuh bertujuan untuk menipumu, Allah Ta'ala sebut, maka sesungguhnya fa inna hasbakallah, dan sesungguhnya cukuplah Allah yang menjaga dan memberikan perlindungan kepada kamu, huwallazi ayyadaka binasrihi wal bil mu'minin. Dialah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, walaupun kita buat begini, mungkin ramai umat Islam yang menyokong kita, menyokong usaha-usaha baik penyatuan umat Islam ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menyatukan umat Islam yang terpecah, dan kita membuka selebar-lebarnya kepada mereka yang boleh menerima konsep Islam memimpin untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak. Bahkan dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin dulu bersama dengan kita, sekarang memilih bahtera yang lain, kita boleh bersama dengan syarat menerima kembali konsep Islam memimpin yang ditegaskan dalam melalui prinsip yang dikemukakan oleh Parti Islam Malaysia PAS sebagai sebuah parti politik dan juga gerakan dakwah. Kemudian dalam bab yang sama, Tuan Guru menjelaskan satu lagi konsep dakwah ataupun konsep jihad bitafaqquh, konsep jihad bitafaqquh fi din, konsep jihad bitafaqquh fi din ala nahji wasati mustaqim. Konsep jihad melalui usaha tafaqquh fi din, bertafakuh dalam agama mengikut landasan wasati, mengikut landasan yang sederhana, mustaqim, yang lurus. Sebagaimana yang digariskan fiqhul jihad, yang digariskan oleh para ulama Islam. Kalau Tuan Guru sebut, wa fiqhul jihad alimna anna al-qitala fil Islam laysa mujarradul qital, wa laysa al-jihad al-qital kullahu, wa laysa al-qital awwal fil jihad, wa la rayba anna al-qitala min al-jihad والقتال من أحكام الجهاد للدفاع عن الدعوة إلى الناس جميعا مع رسالة الرحمة والعدل
للتعريف بالإسلام بدون إكراه في اعتناقه لأن الإكراه ينبت النفاق والقتال كذلك ضد العدوان. Dan Tuan Guru menyebutkan satu lagi fiqh yang penting dalam poin yang bab ini adalah fiqhul jihad. Yang awal tadi adalah juga disebutkan fiqhul jihad. Yang kedua tadi berkenaan dengan fiqhul dakwah, dan kemudian adalah fiqhul jihad, cara bertafaqquh bid-din, cara bertafaqquh dengan agama. Ada ini konsep yang penting, kita mesti memahami jihad dengan fiqh, bukan sekadar memahami secara sembrono. Dan Tuan Guru menyebutkan dalam poin ini ialah berkenaan tentang bagaimana Islam menggariskan konsep jihad dengan tafaqquh fi din, mengikut petunjuk yang lurus, yang wasati. Dan fiqh jihad ini Tuan Guru sebut mengajar kita bahawa peperangan dalam Islam bukan hanya semata-mata peperangan, dan bukanlah jihad itu hanya tertakluk kepada peperangan, dan bukanlah peperangan itu hanyalah semata-mata jihad. Poinnya adalah jihad kita bukan semata-mata peperangan, tanpa menafikan peperangan itu adalah sebahagian daripada konsep jihad dalam Islam. Dan kemudian Tuan Guru menyebutkan konsep peperangan dalam Islam mempunyai hukum-hukum khusus, dan antaranya ialah untuk mempertahankan dakwah, liddifa'i 'anid da'wati ila an-nasi jami'ah, untuk mempertahankan dakwah. Apabila dakwah kita diserang, dakwah kita ditentang, maka di sana lahir konsep jihad untuk mempertahankan dakwah Islam. Ini yang kita kena faham, hubung kait di antara konsep fiqhul jihad dan juga fiqhul dakwah. Poin yang pertama di awal bab ini, Tuan Guru menyebutkan tentang konsep fiqhul jihad. Kemudian Tuan Guru menyebutkan konsep fiqhul dakwah. Dan kemudian dalam poin yang ketiga, Tuan Guru menghuraikan hubung kait di antara konsep fiqhul jihad dengan konsep fiqhul dakwah. Ini benda yang menarik yang dijelaskan oleh Tuan Guru supaya perkara ini dipahami dengan konsep at-tafaqquh fi din, dengan usaha mempelajari agama melalui daripada pengajaran dan juga lisan para ulama. Dan kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab ini banyaklah berkenaan tentang poin yang lain adalah huraian-huraian kepada contoh-contohnya. Bahkan konsep-konsep ini kita boleh lihat dalam contoh dalam satu peperangan. Saya ingat dalam perang Yarmouk yang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, suatu mana berlaku peperangan ini, dalam perangan dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang mana Khalid al-Walid memimpin perang ini bersama dengan kibarus sahabah, kalangan sahabat-sahabat yang besar yang lain, Abu Ubaidah al-Jarrah, kalangan sahabat Ikrimah Abi Jahl, Ikrimah, dan juga sahabat-sahabat lain seperti Al-Qa'qa' bin Amr, kalangan sahabat-sahabat yang hebat yang menyertai perang Yarmouk ini. Dan bahkan dalam perang ini, suatu mana meletus perang ini, tiba-tiba datang salah seorang panglima perang Rom. Dalam perang Yarmouk ni tentera Islam berhadapan dengan kerajaan Rom, dan salah seorang panglima tentera Rom yang bernama Jarjah, kalau tidak silap saya, memacu kuda perangnya dengan laju sehinggalah bertemu dengan Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus ini, yang gelaran kepada kepada Khalid al-Walid ini, dan bertanya kepada Sayyidina Khalid al-Walid tentang Islam. Dan Sayyidina Khalid bin Walid ini menjelaskan tentang realiti dan juga keadaan sebenar tentang Islam itu sendiri. Bagaimana Islam mengutamakan perdamaian. Panjanglah perbualan di antara dua ini. Dan akhirnya Jarjah ini, seorang panglima tentera Rom, memeluk Islam. Setelah diketahui panglima tentera Rom yang bernama Jarjah ini memeluk Islam, maka lantas tentera-tentera Rom datang dengan bala tenteranya, dan akhirnya Jarjah yang baru memeluk Islam ini syahid. Dan ini betapa hebatnya, walaupun tengah perang, waktu perang tengah memuncak, kita boleh memberikan ruang kepada mereka yang nak kenal Islam, dan akhirnya orang ini memeluk Islam, dan bahkan tidak lama lepas itu menjadi golongan syuhada, golongan yang syahid di jalan jihad Islam. Ini menarik dan hebatnya konsep fiqhul jihad dan fiqhul dakwah yang dihubung kait dalam
memahami konsep fannasu usratun wahidah. Manusia ini adalah ibarat satu keluarga yang besar. Dan ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Tuan Guru. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan yang lain dan sesi yang akan datang, kita akan sambung sedikit bab ini dan juga bab-bab yang lain, dan mungkin kalau sempat kita akan cuba hadam dan habiskan kitab ini dalam sesi yang keempat pada minggu hadapan, jika diberikan kelapangan dan kekuatan oleh kita ada ruang dan kekuatan insya-Allah. Dan jika diizinkan, kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan ruang untuk memahami pemikiran dan juga ilmu yang dicurahkan oleh Tuan Guru melalui tulisan kitab Negara Islam dalam konteks masyarakat majmuk ini. Kerana saya ingat ini antara buah fikiran yang sangat berharga, yang permata, yang sangat bernilai dari sudut ilmunya kepada kita dalam memberikan suatu pencerahan, bahkan petunjuk dalam menghadapi dan juga mengharungi kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam konteks politik kita ialah masyarakat yang berbilang kaum, yang sentiasa menjadi bom jangka untuk memecahkan, bahkan mengharu-birukan, mengkacau bilakan keadaan keamanan di negara kita. Dan salah satu saya dimaklumkan oleh pihak Pustaka Permata Ummah, kita daripada setiap sesi diskusi buku kita akan ada, kita bermula hari ini, kita ada soalan kuis terkumpul dan ada hadiah-hadiahnya. Boleh sahabat-sahabat sidang pendengar boleh rujuk di page Pustaka Permata Ummah. Dan soalannya hari ini ialah apakah konsep politik perdamaian yang cuba ditunjukkan oleh PAS sebagaimana yang saya jelaskan tadi? Ada satu jawapannya adalah sahabat sidang pendengar boleh rujuk dalam sesi diskusi ini, dan saya sudah sebut cabaran dia ialah apakah konsep perdamaian yang cuba ditunjukkan oleh PAS. Okay, jawapannya simple saja, dan jawapan soalan kuis terkumpul ini hendaklah dikumpul dengan kuis-kuis yang akan soalan kuis yang akan dikemukakan oleh pembentang-pembentang diskusi-diskusi pada sesi-sesi yang akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja yang saya dapat sebutkan, dan insyaAllah jika diberikan kelapangan, sebelum saya habiskan diskusi dan perbincangan buku ini, saya akan keluarkan mungkin nota catatan hasil daripada bab-bab sebelum ini dalam bentuk penulisan, dan dalam proses lagi belum siap. Saya ingat insyaAllah kalau ada ruang nanti saya akan kongsikan di Facebook dan media sosial yang lain untuk manfaat kita bersama, untuk kita memahami apakah foundation ataupun gagasan pemikiran yang cuba disebut oleh Tuan Guru yang boleh menjadi panduan kepada kita semua. Okey, cukup sekadar itu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbuka.